Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini Agenda Awani bersama saya Nazri Kaha menjelang hari bajet untuk 2021. Pastinya satu event ataupun peristiwa yang ditunggu-tunggu oleh ramai pihak, apatah lagi dalam pandemik COVID-19 dan suasana politik negara. Tetapi apapun malam ini kita akan memfokuskan apakah perkara-perkara yang perlu diberi perhatian dalam bajet 2021 dalam menumpukan berkaitan mengurangkan kos ataupun mengurangkan impak ekonomi kepada individu dan juga kelompok pekerja. Kerana kita tahu moratorium ataupun subsidi upah yang diberikan oleh pihak kerajaan pada awal MCO ataupun PKP perlu juga diteruskan. Itu kemahuan dari kebanyakan majikan dan juga individu dan pekerja di negara kita. Tetapi selain dari itu, apakah insentif dan instrumen yang boleh diletakkan oleh pihak kerajaan untuk membantu golongan pekerja yang dikatakan sudah menghampiri 800,000 hilang pekerjaan ataupun 5% daripada pasaran buruh kita hilang pekerjaan dan ratusan ribu lagi para graduan yang akan memasuki pasaran kerja selepas mereka habis belajar. Jadi untuk melihat perkara ini, Saudara Syaril Hamdan, Ketua Penerangan UMNO dan juga Naib Ketua Pemuda UMNO bersama saya melalui Skype pada hari ini. Assalamualaikum Syaril. Waalaikumsalam Tuan Haji. Syaril, menjelang hari bajet, kita dengar pelbagai saranan, cadangan dan juga perkara yang diunjurkan oleh pelbagai pihak kepada Menteri Kewangan dan juga pihak kerajaan. Bagi Syaril sendiri, apa keutamaan bajet 2021 yang perlu menjadi satu katalis kepada rakyat keseluruhannya? Haji, bagi saya kalau kena pilih satu lah, bagi saya jobs ataupun peluang pekerjaan. Itu yang menjadi asas kepada kebajikan rakyat hari ini, di mana 800,000 orang tidak diklasifikasikan sebagai menganggur. Ada ratusan ribu lagi tidak ada pun dalam labor force ataupun tidak pun diklasifikasikan dalam pengangguran, tetapi sebenarnya tidak bekerja kerana dia tak mencari pun kerja. Ada jutaan sebenarnya yang begitu. Dan ada juga mereka yang akan masuk ke pasaran pekerjaan yang kita anggap mereka menghadapi satu risiko dan juga cabaran yang lebih besar dari mana generasi sebelum ini. Jadi kalau kita tambah semua angka tersebut, yang menjadi punca kepada kesakitan dan kesusahan ekonomi rakyat hari ini, saya kira adalah pekerjaan yang tidak cukup dan gaji yang tidak setimpal. Itu yang saya harapkan menjadi satu fokus utama dalam Belanjawan 2021. Jadi untuk mengurangkan impak kepada pasaran buruh dan juga memberi kelegaan kepada para penganggur kita dan juga para graduan dan mereka yang tidak berada dalam pasaran buruh hari ini, apa idea yang perlu diletakkan menjadi keutamaan? Syaril meletakkan job bank ataupun bank kerja ataupun di luar sana ada job guarantees dan sebagainya. Adakah ini satu perkara yang perlu dilihat secara serius dan apa rasional job bank ini, Syaril? Bagi saya sudah tentu. Saya mencadangkan idea ini sudah beberapa bulan. Hasil bacaan saya dan juga mengkaji dengan cukup rendah diri tentang apa sebenarnya data yang ditunjukkan dalam Malaysia dan di seluruh rantau dan dunia ini pun. Dan bagi saya dah capai ataupun sampai ke satu tahap di mana saya rasalah secara peribadi bahawasanya job guarantee ni, skim jaminan kerja ataupun bank kerja, job bank, apa sahaja branding yang nak diguna pakai tak penting. Yang penting adalah setiap individu yang mahukan kerja tak dapat peluang pekerjaan dari sektor swasta atas apa-apa sebab. Mungkin qualification dia tak cukup ke, mungkin keadaan ekonomi macam sekarang cukup merudum maka peluang pekerjaan pun semakin berkurang. Mungkin atas apa-apa sebab pun saya sudah capai kepada satu conclusion bahawasanya negara seperti Malaysia ni boleh dan sewajarnya melaksanakan satu skim jaminan kerja ataupun job bank di mana sesiapa yang nak kerja boleh ditawarkan pekerjaan yang dibiayai oleh kerajaan persekutuan. Jadi bagi saya itu adalah satu transisi yang radikal dalam sistem ekonomi kita dan saya berharapkan kalau tidak dapat dilaksanakan 100% pun hujung minggu ni, Jumaat ini, tetapi bibit-bibit permulaan ke arah satu ekonomi rakyat yang lebih radikal dapat dimulakan pada hari Jumaat ini. Bagi setengah pihak dan juga pemerhati pasaran buruh beranggapan cadangan Syaril ini satu idea besar, agak radikal, beyond tinkering.
dan begitu sukar untuk kaitkan peluang pekerjaan ini diwujudkan oleh pihak kerajaan secara totalnya. Adakah itu terlalu besar, terlalu radikal dan sampai ke tahap kita tidak perlu bincangkan perkara ini, tetapi Syahril continuously membawa idea ini sehinggalah menjelang bajet ni? Memang besar, memang radikal, tapi Haji tengah bercakap dengan seorang yang separa muda, jadi memang sepatutnya idea yang datang tu idealistik dan radikal. Tetapi lebih utama daripada perkara itu adalah bagi saya perlu ada pemahaman yang lebih jitu. Apa sebenarnya yang dicadangkan? Bukannya kita nak mengambil alih sektor swasta, no. Tidak sama sekali. Bukannya kita nak delete pasaran pekerjaan organik, kalau kita boleh istilahkan begitu. Job guarantee ini, job bank ini, skim jaminan kerja adalah untuk suplemen kerja-kerja yang tidak boleh diisi oleh sektor swasta. Dan kita tidak ada masa yang lebih baik daripada sekarang untuk membuktikan bahawa pasaran swasta, free market, pasaran bebas tidak akan mampu menjamin unemployment sifar, tidak akan menjamin pengangguran sifar. Kenapa kita terima bahawa pengangguran yang natural mesti 3%, 4%, dan hari ini bukan 3-4% pun, dah 6%, 7%. Jadi bagi saya, kita kena faham bahawa skim jaminan kerja ini mengisi kelompongan yang wujud dalam pasaran buruh swasta yang kita tidak nampak bila akan selesai, dan selepas COVID-19 ini pun akan sentiasa ada kelompongan yang boleh diisi oleh sektor swasta. Kalau sektor oleh sektor awam ataupun kerajaan sendiri, dibiayai oleh kerajaan sendiri. Kalau sekarang kita lihat bahawasanya akan ada kerja-kerja juga, tugasan-tugasan yang pasaran organik ataupun pasaran swasta, pasaran bebas tidak akan dapat isi. Jadi inilah masanya kerajaan ambil satu peranan yang lebih langsung ataupun direct. Bukan hanya menginsentifkan sektor swasta untuk ambil pekerja. Kalau sekarang kita kata kerajaan ini tidak masuk campur dalam pasaran buruh dan pasaran kerja pun tak tepat. Kerana kita buat tax insentif, kita cadangkan subsidi upah, kita cadangkan macam-macam. Ya. Kenapa tidak kita terima hakikat bahawa kerajaan dan the state sentiasa ada peranan dalam pasaran buruh dan ekonomi kapitalis sekarang ini, dan kita berubah sikit taktik kita. Bukan hanya kita cuba bantu secara tak langsung, tetapi di mana kita boleh, kita bantu secara langsung. Kita wujudkan peluang pekerjaan itu sendiri. Syahril, ada mereka yang beranggapan bahawa apa beza job bank ataupun bank kerja ini dengan insentif ataupun skim-skim yang sedia ada ataupun yang sudah dilaksanakan oleh kerajaan sebelum ini. Kalau ketika pentadbiran Datuk Seri Najib Tun Razak, kita ada skim latihan satu Malaysia yang dikatakan amat berjaya, walaupun ada kritikan-kritikan di mana untuk membawa para graduan ke boleh pasaran, mereka diberikan skim itu dengan upah 1,500 dan cadangannya nak dilanjutkan kepada 2,000 sebulan. Ketika pentadbiran PH, kita dengar Malaysia Kerja ataupun Malaysia at Work untuk mengisi 350,000 peluang pekerjaan. Tetapi kali ini dengan idea yang begitu radikal, Syahril mengutarakan job bank, job guarantees. Jadi kenapa ini berbeza dengan skim-skim yang sedia ada ataupun yang sudah pun dilaksanakan oleh kerajaan sebelum ini? Ya, berbeza dari beberapa aspek. Pertama, macam saya dah bergambarkan tadi, contoh-contoh yang Haji sebut tadi bagus, cukup bagus yang saya sokong. Tetapi ia adalah bantuan tak langsung. Maknanya kita masih membantu syarikat-syarikat swasta untuk ambil pekerja. Kalau slim dulu, ambillah pekerja ataupun graduan, dan kerajaan yang akan bayar gaji dia untuk beberapa tempoh, kan. Kemudian kalau syarikat tu nak kekalkan, syarikat tu ambil ataupun dilepaskan. Dalam contoh Malaysia at Work bawah Pakatan Harapan yang saya rasa belum sempat dilaksanakan, idea mereka yang saya ingat adalah untuk subsidize lah, mensubsidi dan membayar sebahagian daripada gaji pekerja yang diambil oleh sesebuah syarikat swasta. Itu bantuan-bantuan tak langsung bagus dan insya-Allah akan ada impak. Cuma beza dia kali ini beberapa aspek. Pertama, bawah job guarantee atau job bank, kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, ini yang jadi cabarannya lah, dan kerajaan negeri dan PBT local government yang akan tentukan kerja-kerja apa yang kita rasa berbaloi untuk qualify di bawah job bank. Dan kerja-kerja ini mesti kerja-kerja yang ada manfaat kepada masyarakat, manfaat kepada komuniti. Dalam posting Facebook saya menyeraikan beberapa contoh yang mudah yang tidak memerlukan kelayakan tinggi-tinggi. Contoh
Ini mungkin nampak macam kelakar, tapi saya minta Haji dan juga audience cuba bear with me. Contoh kerja-kerja penterjemahan. Menterjemahkan karya-karya dan juga buku-buku daripada bahasa asing, bahasa Inggeris ke, bahasa Perancis ke, klasik kepada bahasa Melayu. Juga menterjemah buku-buku karya-karya bahasa Melayu, bahasa kebangsaan kita kepada bahasa Inggeris ataupun bahasa antarabangsa untuk dapat capaian yang lebih luas. Kerja ini tidak akan ada kalau government tak subsidize ataupun government tak spend pun. Tak ada syarikat yang akan dengan rela hati buat perkara ini kerana itu bukan keutamaan. Tak nampak pasaran itu pasaran yang besar yang boleh secara automatiknya mendapat keuntungan. Itu satu contoh. Contoh lain, membersihkan pantai. Banyak NGO alam sekitar ataupun environmental NGOs dan juga mungkin persatuan-persatuan komuniti yang akan nak buat kerja-kerja pembersihan pantai. Tapi mereka bergantung harap sekarang ini kepada sukarelawan volunteers. Cukup ke tak cukup? Confirm tak cukup kerana kita lihat sekarang ini memang keadaan di pantai-pantai seluruh negara ada ruang lagi untuk ditambah baik pembersihannya. So of course kalau gaji, kalau pekerja-pekerja ataupun penganggur-penganggur di sebuah kawasan apply kepada local PBT, apply pada kerajaan negeri dan kerajaan negeri kata inilah senarai pekerjaan yang kita minta kerajaan pusat yang ada kedaulatan kewangan untuk biayai kerja-kerja ini. Jadi itulah contoh, dua contoh saja saya bagi Haji Nazri. Ada contoh-contoh lain, bersihkan sekolah, baik pulih asas taman-taman permainan. Ini semua ada manfaat kepada masyarakat dan menjadi kerja-kerja atau tugasan-tugasan yang lazimnya tak akan diisi oleh sektor swasta. Memang sekarang ni pun kalau nak buat kerja-kerja tu memang kerajaan kena buka tender. Ya. Jadi bagi saya daripada kita menggunakan proses indirect dan sebagainya, kenapa tidak kita buka satu lembaran baru? PBT kerajaan negeri, kerajaan pusat mesti kerjasama. Kerajaan pusat kata inilah guideline kerja-kerja yang kita boleh biayai bawah job bank. Kerajaan negeri bincang dengan PBT, dapatkan list-list senarai-senarai mereka yang memohon. Kalau qualify bawah skim ini, maka kerajaan persekutuan yang akan biayai. Ada sebab kenapa kerajaan persekutuan kena biayai. Kalau Haji Nazri nak saya terangkan sikit, saya boleh terangkan. Tapi konsepnya begitulah. Only the federal government yang can fund this because they have monetary sovereignty ataupun kedaulatan kewangan. Syahril, kalau ikut konvensionnya juga dalam pasaran buruh ketika keadaan ekonomi biasa pun sukar untuk kita menawarkan bidang yang tidak disukai oleh buruh ataupun pekerja. Tidak menepati cita rasa mereka, mereka tidak ada pengalaman, mereka tidak ada kelayakan ataupun kelayakannya overqualified dalam bidang yang ditawarkan seperti mana yang dikatakan Syahril tadi. Adakah itu juga akan mudah kalau kita laksanakan? Sebab itu saya pulang balik pada apa yang saya sebut beberapa minit awal tadi, iaitu ini bukan menggantikan pasaran swasta. Ramai orang yang akan, saya sangkalah, ramai majoriti yang masih nak masuk ke pasaran buruh swasta. Dia nak jadi engineer ke, dia nak jadi doktor ke, dia nak jadi apa yang dia belajar lah dekat universiti. Dan sudah tentu secara teorinya, gaji di sektor swastanya, dia punya maksimum tu jauh lebih, potensinya jauh lebih tinggi lah. Itu kita faham. Tetapi maksud saya adalah job guarantee ini tak memaksa sesiapa ambil. Yang nak kerja akan ada tawaran. Kalau saya duduk di kawasan contoh di Banting, di Selangor, dan saya ditawarkan kerja untuk bawah skim jaminan kerja ni untuk membersihkan pantai di Moret. Tapi saya tak nak sebab saya ada simpanan ke, sebab mak ayah saya ada cukup simpanan, dia bagi saya duit poket tiap-tiap hari, jadi saya tak perlu kerja. Ya. Saya tak dipaksa, tetapi tawaran itu ada. Jadi saya boleh pilih. Saya nak pergi cari kat private sector, tak cukup, tak ada job, ataupun saya tak qualified, ataupun sekarang ni COVID, jadi tak ada siapa nak ambil pekerja. Saya tengok pula senarai tawaran kerja dalam job bank ini tak menepati cita rasa saya. Saya boleh tolak, tapi itu adalah pilihan saya. Sekarang ni rakyat tak ada pilihan pun, Haji. Sebab dalam job street tak cukup job, tak qualified. Kalau pergi ke sektor awam, apa job yang ada? Jadi itu yang terpaksa ramai
bergantung harap kepada idea seperti pengeluaran KWSP, ramai yang terpaksa memikirkan jalan-jalan lain untuk dapat bantuan. Jadi saya minta satu perubahan dalam pemikiran ekonomi kita supaya direct to the point, and the point is jobs and wages. You have to give option kepada rakyat untuk memilih. Di mana kerajaan persekutuan nak dapatkan duit ni? Secara ringkasnya, kerajaan persekutuan Malaysia kita berada dalam kedudukan yang kewangan kita berdaulat. Dan maksud ini kita mewujudkan currency kita sendiri. Maknanya ringgit Malaysia itu datang daripada bank negara, datang daripada kerajaan Malaysia sendiri. Ini mungkin rasa macam semua negara begitu, tapi sebenarnya tidak. Seperti mana Haji tahu, negara-negara dalam Kesatuan Eropah contohnya, they don't have monetary sovereignty sebab duit itu, euro itu, dikontrol oleh ECB, Bank Pusat Eropah. Ada negara-negara lain yang tak ada mata wang sendiri pun, ataupun kalau ada pun tidak diguna pakai kerana mereka bukan negara yang dipandang ataupun diiktiraf kewangannya, maka mereka menggunakan US dollar dan sebagainya. Di Malaysia tidak. Kita yang keluarkan mata wang kita sendiri dan mata wang kita laku di pasaran domestik dan juga pasaran antarabangsa. Itu satu. Nombor dua, disebabkan itu, kita juga mempunyai kemampuan untuk menambah apa sahaja deficit spending yang diperlukan oleh kerajaan. Saya rasa ramai penganalisa ekonomi sudah mula mengajak kita semua tolak tepi ketakutan defisit ini. Bukan hanya di Malaysia tapi di seluruh dunia. Jangan risau pasal defisit. Dan sudah mula ada pemahaman bahawa sesebuah kerajaan yang berdaulat, kalau dia keluarkan mata wang dia sendiri, kalau hutang dia bukan banyak sangat dalam foreign currency, dan kalau dia ada lebihan dalam akaun perdagangan dia ataupun current account dan trade account dia seperti mana Malaysia, maka dia tak perlu risau kerana dia boleh wujudkan ringgit itu sendiri. Dan bukannya dia cetak ringgit sesuka hati, tidak, tetapi kerajaan membiayai deficit spending yang diperlukan, masukkan lebihan kewangan itu ke dalam poket rakyat dengan direct. Jadi secara pendeknya, kerajaan ada macam-macam mekanisme. Sama ada dia nak gunakan bond ataupun sukuk yang istimewa untuk membiayainya, menambah dana, ataupun dia nak minta bank negara untuk subscribe kepada MGS secara direct. Beberapa undang-undang perlu diubah untuk perkara itu berlaku, ataupun apa sahaja mekanisme-mekanisme lain untuk mewujudkan kewangan yang diperlukan supaya dapat kepada rakyat. Ini benar untuk semua perbelanjaan, Haji. Kalau ada deficit spending, kerajaan mesti fikir nak pakai MGS ke, nak whatever mechanism lah, ataupun nak gunakan dalam sistem kewangan seperti mana Prihatin dan Penjana sebelum ini diambil daripada GLC dan sebagainya. There is money in the system, and even when you cannot take from GLC pun ada kaedah-kaedah lain yang saya tahu mereka di Bank Negara Malaysia, saya ingat dia orang tahu tentang perkara ini. Sama ada mereka nak laksanakan atau tidak, sama ada mereka berani untuk melaksanakan radikal transformasi ini, itu satu persoalan lain. Syaril, adakah juga kita perlu melihat option-option pembiayaan yang boleh diguna pakai oleh pekerja apabila mereka mendapat imbuhan ataupun gaji mereka, supaya mereka akan berbelanja kepada pasaran dan akhirnya pusingan ekonomi itu akan bergerak pantas dan juga cergas. Misalnya ada juga sumber-sumber penganalisis ekonomi mengatakan mengapa tidak kita bagikan kredit ataupun skim-skim voucher kalau 1,500 ke 2,000 sebulan itu, kerana ia ada tempoh. Nak ataupun tidak, pekerja itu akan membelanjakan untuk membeli barangan keperluan harian mereka, untuk keluarga mereka dan sebagainya. Dan kalau tidak dibelanjakan, ia akan ada limit, ada tempoh yang perlu, expiry date yang perlu dibelanjakan dalam window tersebut. Jadi adakah itu juga wajar difikirkan sekurang-kurangnya? Itu kita dah masuk ke soal transfer payments lah. Yang tadi kita bercakap lama tu tentang pekerjaan. Maksudnya rakyat yang buat sesuatu, apa sahaja kerjanya, contoh-contoh yang saya dah bagi tadi, dan dia dapat gaji dan pendapatan daripada itu, dan hak dia nak belanja macam mana. Tetapi masih perlu bantuan. Sama ada bantuan tu nak panggil bantuan sara hidup, bantuan rakyat satu Malaysia nak panggil Prihatin, itu nombor 2. Transfer payments itu mesti tetap ada, kerana bukan semua orang boleh kerja, dan kalau kerjanya gaji je masih 1,200, 1,500, walaupun job bank ataupun apa saja peluang pekerjaan yang dia dapat, mesti ada top up, terutamanya kalau isi rumahnya banyak, ramai. Bila masuk ke transfer payment, saya ada dengar idea-idea menggunakan voucher dan sebagainya supaya kewangan itu tidak kononnya disalahgunakan oleh rakyat. Nombor 1, saya sentiasa berjaga-jagalah untuk mengadili sama ada kita nak kata rakyat ni boros berbelanja ataupun akan guna duit beli iPad, beli iPhone. Saya tak rasa kita dalam kedudukan yang kita boleh cakap begitu. Itu adalah satu kenyataan yang angkuh.
Jadi bagi saya, lihat data. Bila kita tengok data Bantuan Rakyat Satu Malaysia dulu, yang saya ingatlah bawah Kerajaan Barisan Nasional dulu, tak silap saya 80% daripada penggunaan duit BRIM itu pergi kepada perkara-perkara yang asas, pakaian, makanan. Dia bukan nak gunakan duit BRIM itu untuk beli handphone ataupun beli TV baru. Jadi data menunjukkan sebenarnya rakyat B40 yang betul-betul kita target untuk transfer payments ini, mereka tak ada masa pun untuk memboroskan kewangan itu untuk perkara lain. Mereka memang terbukti akan menggunakan kepada perkara yang asas. Tetapi menggunakan voucher tak ada salahnya. Cuma saya rasa itu hanya mekanisme lah yang boleh dipikirkan. Daripada idea radikal Syaril ini, ramai sekali memberi pandangan mereka dan mereka ada kegusaran risiko-risiko yang akan dihadapi oleh pihak kerajaan, misalnya inflasi, disruption kepada pasaran buruh, kepada majikan sendiri yang akan meningkatkan jumlah wages kepada pekerja mereka dan sebagainya. Pandangan Syaril? Pandangan saya nombor satu, kita ambil yang inflasi. Inflasi ni satu kerisauan seperti mana-mana perbelanjaan defisit. Kalau tak cakap pasal job bank pun, katakanlah idea saya hari ini, kita buat satu program infrastruktur besar-besaran. Kita bina highway kiri kanan, kita buat MRT Satu Malaysia contohnya lah. Itu pun akan ada risau inflasi sebab deficit spending itu akan menyebabkan money supply bertambah dalam sistem ekonomi Malaysia. Jadi ini bukan khusus tentang job bank, ini khusus kepada mana-mana deficit spending yang berpanjangan. Bagi saya, inflasi ini satu kekhawatiran yang wujud terutamanya di bawah era 80-an, 70-an, 80-an lah. Terutamanya di dunia ni selepas presidensi, ini kita US punya election kan, tetapi mengimbau presidensi Ronald Reagan, mengimbau waktu Margaret Thatcher di UK, zaman 80-an itulah ideologi bahawa inflasi ni perkara yang perlu kita elak 100% dan cukup berbahaya. Itu satu perkara yang telah meresap masuk ke minda rakyat seluruh dunia. Tetapi kita lihat data, inflasi ni memang bahaya. Dulu pun kita ada program inflasi sifar waktu saya kecil. Tetapi inflasi ni definisinya apa? Definisinya terlalu banyak wang, terlalu banyak duit mengejar output ataupun keluaran yang sama. Maknanya duit tu dah banyak, dicetak ke ataupun money supply bertambah sebab deficit spending, tetapi output ekonomi itu kekal pada tahap yang sama ataupun berkurang seperti mana berlaku di Zimbabwe, seperti mana berlaku di Venezuela atas keadaan politik mereka. Economic capacity mereka jatuh menurun secara mendadak, tetapi duitnya bertambah. Confirm lah ada inflasi. Di Malaysia dan di bawah Job Guarantee Program ataupun Job Bank ini, insya-Allah perkara itu akan berlaku. Sebab kita bukan bagi duit UBI free-free kepada orang. Mereka sendiri kena bekerja, mengeluarkan keluaran ekonomi. Ada economic output apabila kita terjemahkan buku. Ada economic output apabila kita baik pulih ataupun kita cat sekolah, kita cat taman permainan. So when there is increase dalam economic output, di samping increase daripada money supply disebabkan deficit spending untuk membiayai job bank, insya-Allah kadar inflasi itu secara naturalnya akan terkawal. Dan kalau kita takut dengan inflasi, kita track. Ini kita belum buat lagi pun kita dah takut dengan inflasi. Inflasi ni bukan esok terus jadi. Bila lihat perkara itu semakin lama macam merisaukan, you can always claw back. You claw back melalui pencukaian. You claw back melalui interest rate fixing ataupun setting melalui bank negara. Jadi saya rasa kita kadang-kadang mengehadkan option kita disebabkan ideologi takut sangat inflasi. Walhal perkara itu kita boleh track dalam satu tempoh masa yang berkala dan ada tindakan-tindakan lain yang kita buat. Kerana alternatifnya Haji adalah hari ini. Alternatifnya kita takut nak belanja dan kita biar 800,000 orang menganggur. Alternatifnya kita biar orang susah. Sebab apa? Sebab takut sangat kerajaan nak belanja. Takut sangat letak duit dalam poket rakyat. Bagi saya lebih baik kita ambil option yang ada risiko sikit inflasi sebab kita tahu. Dan pembuat-pembuat dasar kita yang lebih berpengalaman dan berupaya tahu macam mana nak track and what kind of options dan tools yang kita ada untuk counter seandainya perkara itu berlaku, yang insyaAllah tak akan berlaku. Syaril, okey sekali. Kalau tak dapat kesemua model ini dilaksanakan ataupun diangkat sebagai satu model dalam menangani pasaran buruh ataupun pengangguran di negara kita, apakah cara MOF ataupun kerajaan mengambil idea-idea sebegini? Sekurang-kurangnya maybe 10%, 20%, pandangan Syaril? Pandangan saya secara realistik lah. Saya berharap dia jadi Satu Malaysia. Tapi secara realistik, I understand perkara ini mungkin mengambil masa untuk convince policy makers. Kalau boleh buat satu trial. Saya baru baca tadi di Austria,
mereka cuba trial di satu town, di satu pekan yang kecil lah di Austria, di mana penduduk di pekan itu dibiayai oleh Job Bank. Ya. Mungkin di Malaysia soal geografi boleh jadi satu tempat yang dimulakan satu trial. Betul. Mungkin kita boleh fokuskan kepada pekerja muda dan penganggur muda di bawah sesuatu had umur. Cuba trial sesuatu yang berkenaan dengan job guarantee ini supaya kita lihat result dia. Kalau result dia as encouraging as saya rasakan, positif seperti mana saya optimistik, maka tak mustahil dalam 2 tahun, 3 tahun, waktu kita mula nak bertumbuh kembali ekonomi kita pasca COVID, insya-Allah kalau dah selesai pada waktu itu, perkara ini masih boleh kita laksanakan secara total. Terima kasih Syahril Hamdan, Ketua Penerangan UMNO dan juga Naib Ketua Pemuda UMNO atas pencerahan, penjelasan berkaitan dengan job guarantee ataupun job bank. Itu sahaja agenda awani pada malam ini. Kita tunggulah pengumuman pihak kerajaan dalam bajet 2021. Apa pun kita mengharapkan yang terbaik. Sekian, Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih.